Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-15 percubaan Kelantan 2022. Dan kalau ikutkan soalan kamu ini, bila diberi gambar rajah seperti ini, tak lain tak bukan tingkatan 3 bab yang ke-7 di bawah tajuk Pelan dan Dongakan. Alright, so kamu kena tahu pelan dan dongakan ni dia ada dua jenis apabila kamu nak lukis. Sama ada dia bagi kepada kamu kotak yang telah pun ada dekat sini. Okey, so dia dah ada pembahagi dekat sini, ataupun dia nak suruh kamu lukis tanpa ada pembahagi dekat sini. Dua jenis. Okey, so kebiasaannya kamu tengoklah. Kalau kamu tanya cikgu mana-mana yang senang, kalau ikutkan bila ada macam ni lebih senang lah, sebab bila ada yang macam ni kita boleh tarik sahaja garisan dia. Okey, so kamu tengok apa maksud cikgu kena tarik garisan sebentar lagi. Alright, so kita tengok apakah maklumat-maklumat yang telah pun diberi kepada kamu. So ini adalah berkenaan dengan berbentuk sebuah pepejal berbentuk prisma tegak. Kemudian apakah maklumat-maklumat yang mungkin penting yang ada. Alright, so diberi bahawa ML. Okey, so ML kamu ialah sama dengan DE. So DE kamu di mana? Okey, so ML dekat sini, so DE dekat sini . So DE kamu adalah sama panjang, so seharusnya 1 jugalah dekat sini, 1 cm. Kemudian dia sama dengan EF, so EF rupa-rupanya di bawah ini juga 1 cm. Kemudian dia sama dengan FG, so FG ni juga sama 1 cm. Alright, so dia sama dengan GH. Okay, so yang atas ni GH juga 1 cm. Dan NP sama dengan TU. So kita tengok NP. Okay, NP dekat sini sama dengan TU. Alright, so macam mana kita nak tahu panjang dia? Oh, dia dah bagi rupa-rupanya sama dengan 2 cm. Okay, so ini adalah 2 cm. Okey, so ini juga adalah 2 cm. Okey, so bila maklumat semua dah ada, kita beralihlah kepada lukisan. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini diberi kepada kamu benda ni. Okey, dia dah bagi ke siap-siap. Okey, dia dah bagi tahu ini adalah pandangan untuk kawasan ini adalah pandangan untuk X, kemudian ini adalah pandangan untuk Y. So X kamu kalau ikutkan kamu mungkin boleh kata dia belah depan ke belah sisi ke terpulang, tapi yang pasti pandangan yang kita akan lukis dekat sini adalah apa yang kita nampak daripada X, kemudian yang di sebelah sini apa yang kita boleh nampak di sebelah Y. Okey, kalau kamu rasa nak buat sedikit lakaran kasar, terpulanglah. Okey, tapi cikgu mungkin boleh terus kepada cara ataupun kaedah. Alright, so kamu kalau ikutkan kita akan keluarkan pembaris. Okey, so kita akan keluarkan pembaris dan kita akan buat unjuran terlebih dahulu. Okey, andaikanlah ini adalah unjuran untuk garis yang nipis. Okey, so kalau ikutkan garisan unjuran ni kena garisan yang nipis je sebenarnya. Okey, so kamu akan ada garisan yang nipis sampai ke paksi. Kemudian, okey, kamu akan ada macam tu . So, kita akan tarik lagi atas ni pula. Okey, bila semua garisan ini telah pun kamu unjurkan. Okey, bila MK ni kamu dah tarik. PH ni kamu dah tarik. G ni kamu dah tarik. TD ni kamu dah tarik. So, UC pun kalau ikutkan dia dah memang lukis siap-siap. So, apa lagi yang kita nak kena buat? So, kita akan pantulkan dia ke atas. Okey. So, garisan ini kita perlu tarik dia ke atas pula. Alright, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, letaklah betul-betul lukisan kamu seharusnya kena tepat . Kalau tidak nanti dia akan menjejaskan jawapan. Alright. So, kita nampak garisan macam tu. Kemudian kita akan teruskan dengan garisan yang kedua. Okey, dan kamu akan nampak ada garisan seperti ini. Okey, garisan ni tadi kita dah unjurkan. Kemudian kita dah tarik dia ke atas. Okey, so apa yang kamu nak kena buat sekarang ni? Kita nak cuba lukis lah. Okey, so kalau ikutkan ini adalah pandangan dari arah Y. So kalau ikutkan pandangan dari arah Y, kalau ikutkan bentuk inilah yang kita akan nampak sebenarnya. So inilah benda yang kamu nak kena tengok betul-betul. So pandangan daripada Y kalau ikutkan cikgu lakarkan, dia akan nampak seperti ini sebenarnya. Kemudian dia akan naik ke atas, kemudian akan ada macam ni, lengkung ke bawah, naik atas balik, kemudian sini, so ini, kemudian ini, so dia akan jadi macam ni.
So ini lakaran, nama pun lakaran. So kita nak dapatkan bentuk sahaja. So ini adalah benda yang kita boleh nampak daripada Y. So kalau ikutkan, kamu akan lukislah benda ni. Alright, so kamu akan lukis. So keluarkanlah pembaris. Tapi kali ni garisan ini biru ni sebenarnya garisan binaan. So garisan binaan seharusnya dilukis nipis. Jangan sampai sama tebal dengan lukisan asal ataupun lukisan gambar ni. Okay, kalau sama tebal maksudnya nanti dia akan mengganggu markah kamu. Seharusnya dia adalah garisan yang nipis. Kalau kamu tanya cikgu pakai pensel HB boleh. Tapi bila nak lukis ni pakailah pensil 2B. Dia macam tu. Alright, so kalau kita nak lukis, kalau ikutkan dia akan guna pensil yang tebal sedikit. Okay, so kita akan lukis kalau ikutkan sebentar So kita akan pusing benda ni sampai 0 darjah semula. Okay, sebab kita nak lukis dia di bawah. Okay, kalau kamu perasan so kalau kamu perasan garisan ini, okay, cikgu tik lah senang. So ini garisan ini, okay, ataupun kotak lah, kita panggil kotak ni dengan kotak ni sebenarnya dia adalah penentu kepada bucu kamu sebenarnya A kamu ni. So A ni seharusnya dia akan dilukis di sini. A kamu ni dekat sini. Dia akan lukis A sebenarnya dekat sini dan dia akan tarik B sampai ke belakang. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab kalau ikutkan C dekat sini, dia tarik sampai ke sini. Kemudian yang ni dia tarik ke atas. So bermaksud A kamu akan start dekat sini dan B kamu akan berakhir di belakang ini. So itu yang kamu nak kena tengok. So inilah yang cikgu kata bahawa 4 ini adalah orang kata dia punya penentu kepada bucu dia. So A kamu duduk betul-betul kena berada di bucu inilah. Dan kalau kita keluarkan pembaris, kamu akan ada macam ni lah. So ini dia akan ada macam ni. Lukis tepat-tepat So pastikan dia akan dilukis tepat. Okay, sebab lukisan kamu ni tak boleh lebih sebenarnya. So A dengan B dah ada. Cuma sekarang nak membina B ke C dengan ukuran 5 cm. Bermaksud kamu kena ukur betul-betul pakai pembaris dan kamu kena cari betul-betul, letak betul-betul pembaris kat sini 5 cm dan kamu akan tanda jawapan. Okey, kita andaikanlah. Sebentar cikgu kena pusing pembaris ni. Okey, kita andaikanlah 5 cm tu kamu dah jumpa lah. Okay, kamu kena ukur betul-betul Cikgu ni hanya mengajar konsep. Alright, so kalau ikutkan 5 cm. Okay, sebentar. Katakanlah 5 cm kamu berada di sini. Sampailah atas ni. Okay, so kamu lukislah 5 cm. Dia macam tu. Okay, so seharusnya katakanlah itu adalah 5 cm lah. Dan seharusnya kalau ikutkan kamu akan tarik yang ke sebelah sini pula. Right, so kita akan pusing lagi pembaris. Okay, so inilah yang cikgu kata cabaran lah sikit. Cuma kalaulah dah ada kotak ni sebenarnya kamu lebih mudah nak melukis. Sebab kalau kamu tengok yang ini yang kita kena ukur 5 cm. Lepas tu yang ni kita dah boleh tarik. Sebab yang ni sebenarnya benda ni atas ni. Okay, so ni lukis ni lukis ni, yang ni tengah-tengah dia. Okay, nak nampak kita lukis lah. Okay, so kalau ikutkan dia akan jadi macam ni lah. Okay, so kalau ikutkan dia macam ni. Alright, so yang ni dia sama tinggi. Okey, seharusnya sama tinggi lah. Okey, dia macam tu. Kemudian, kamu akan ukur dia 1 cm ke bawah untuk kamu lukis lengkungan dia ni. Lengkuk yang DEFG. Right, so kamu akan lukis dia. Menegak pula, kena ukur lah pula 1 cm. Okey, agak leceh tapi sebenarnya bila kamu dapat jawapan dia memang berbaloi. Okey, katakanlah 1 cm. Bila kamu dah ukur, dia turun ke bawah macam ni. Okey, dan pastinya kamu akan lukis dia sama juga di sebelah sini. Tapi nak lukis ni, sebab mandangkan cikgu pun nak lukis dengan keadaan lukisan yang tepat. So, kita tariklah ini dahulu. Okey, so kita tarik, buatlah satu persatu. Jangan gelojoh, jangan terlebih. Okey, so dia macam tu. Kemudian kita akan pusing balik pembaris kamu ni. Okay. So dapatlah 90 dekat sini. So ukuran dia tak perlu diukur. Ukur sebelah je. 1 cm. Bentar pembaris cikgu dia nak bergerak pula. Okay. So dia macam tu. Alright. So kamu dah ada macam tu. Dah nampak bentuk lengkungan dekat sini. Cuma sekarang ini, yang ini kamu kena ukur. HJ ni adalah 2 cm.
So ini kamu kena ukur lah dia 2 cm ke bawah. Okay, kalau 1 cm dekat situ, so katakanlah 2 cm sampai bawah ni. Okay, katakanlah dia 2 cm. Kemudian yang ada dekat sini kamu kena ukur 1 cm. ML ini sama panjang ataupun sama tinggi dengan KA, so dia adalah 1 cm. So kamu kena ukur 1 cm ke atas. Okey, nampak macam tu. Kemudian tugas kamu untuk garisan JK ni dia tak bagi ukuran sebab kamu hanya boleh sambungkan sahaja. Okey, dia memang tak bagi ukuran. Janganlah kamu nak sibuk mencari ukuran sebab dia takkan jumpa ukuran. Sebaliknya kamu kena buat sambungan sahaja. Okey, so katakanlah sambungan dia macam tu Okey. So lukisan lukislah tepat-tepat. Alright. So, cikgu akan tarik. Inilah penghabisan untuk gambar kamu. Okey. So, macam tu. Okey. So, dapatlah bentuk pandangan dongakan dari arah Y. Okey, selesai. Bentuk yang kamu akan nampak macam ni lah dia. Okey. So, cikgu dah lakar dan cikgu dah lukis. Okey. Sebelum kamu teruskan dengan lukisan untuk dongakan dari arah X, kamu kena buat unjuran lagi sekali. So, kita kena pakai warna biru. Okey, so kali ni kamu kena buat unjuran daripada 2 arah. Apa maksud cikgu daripada 2 arah? Kita tarik daripada dongakan daripada arah Y terlebih dahulu. Mana cikgu punya pembaris ni? Di manakah? Okey, rupanya dekat sini. Alright, so kamu kena tarik dari 2 arah. Maksud cikgu daripada sini pun kamu kena tarik. Daripada arah Y. Okey, kamu kena tarik dia ke sini. Okey. Setiap bucu kamu kena tarik So, bucu ni kita tarik ke sana. Kemudian, garisan ini pun kamu kena tarik. Okey, ke sebelah sana. Okey, macam tu. Tarik je panjang-panjang, tak ada masalah. Kemudian, yang ini kamu kena tarik juga. Alright. Tarik daripada dalam pun boleh, tarik di luar. Apa maksud cikgu tarik dari dalam? So, kalau kamu nak langgar dalam ni pun tak ada masalah. Dengan syarat, garisan itu nipis. Okey. So, dan yang terakhir, garisan yang atas ni. Alright. Dia macam tu. Okay, so kamu akan nampak ini daripada dongakan dari arah Y, tapi kamu harus bergabung dengan unjuran dari bawah ni. So, unjuran dari bawah ni tak susah sebab cikgu boleh nampak hanya ada satu unjuran sahaja yang akan datang daripada bawah. Okay, so kalau ikutkan unjuran yang akan datang dari bawah daripada garisan ini sahaja. Sebentar, cikgu akan lukis setepat yang boleh supaya kamu boleh nampak. Okey. So dia akan nampak macam itulah. Alright. So ini yang kamu akan nampak. So kamu kena kena lukis dari arah Y dahulu, barulah kamu boleh tarik unjuran untuk ke arah X, dan yang bawah ni kamu tarik unjuran ke atas. Dan kalau ikutkan yang kita nak lukis, okey, daripada arah atas, daripada arah X ni, so kamu akan nampak bentuk MLAK. So kamu akan nampak bentuk kotak dekat sini. Kemudian kamu akan nampak bentuk MNJK. Dengan kata lain, cikgu buat keluarlah jawapan terus, senang. Okey, sebab kalau nak lukis terlalu banyak dia jadi makan masa sedikit. Okey, dengan kata lain, so inilah jawapan akhir untuk dongakan daripada arah X. Okey, so kalau ikutkan, ini gambar yang cikgu dah lukis terlebih dahulu. So, ini adalah garisan unjuran yang cikgu dah tarik tadi. Dan kalau ikutkan, ini adalah petak MLAK. Okey, kalau kamu nak label tapi cikgu tidak menggalakkan label sama sekali sebab kalau label salah dia akan mempengaruhi markah. So kalau nak ingat, kalau nak ikutkan, ini adalah ML dan juga KA. Okey, dan kalau ikutkan ini adalah M, dia akan naik ke atas menjadi N, kemudian yang sebelah sini ialah J sebenarnya. Alright, dan cuma untuk N ini dia akan naik terus sampai ke P. Dan P kamu sebenarnya duduk di atas ini. Dan yang sebelah sini ialah H. So, apa yang sebenarnya ada dekat dalam ni? Ianya adalah garisan putus-putus. Datang daripada mana? Dia adalah garisan yang berada di sini sebenarnya. Yang kamu tarik unjuran ya. Nampak kan? Kamu ada garisan unjuran dekat sini. Dan dia adalah bentuk yang terselindung di belakang, iaitu RF. Okey, so dia sebenarnya adalah RF dekat sini. Cuma dia terselindung di belakang dan dia akan menjadi garisan
putus-putus. So itulah sebenarnya. So kamu kalau ikutkan kena lukis dia dalam keadaan putus-putus lah. Alright, so dia akan jadi macam tu. Sebab itulah dia jadi putus-putus. Dan kalau kamu nak tahu, setiap soalan yang ada putus-putus ni biasanya markah dia 5. So kalau kamu tengok, dongahkan dari arah X. So X ni 5 markah, perasan? So Y ni adalah 4 markah. Sebab biasanya yang ini tiada putus-putus. Yang 5 markah ni biasanya ada putus-putus. Kalau antara dua gambar ni, markah yang paling tinggi seharusnya akan ada putus-putus. Kebiasaannya macam itulah. Okay, tak boleh percaya juga. Tapi itu orang kata apa yang cikgu dah amalkan, apa yang cikgu dah perasan daripada apa yang latihan yang cikgu dah buat. Dan kalau ikutkan gambar kamu ini seelok-eloknya tanpa label. Kalau nak label dari segi huruf ataupun ukuran, kalau nak label pastikan sama dengan ukuran ataupun label yang telah diberilah. Okey, dan kalau ikutkan untuk soalan nombor 15, inilah jawapan kamu yang kita nak cari. So, kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga yang terakhir menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.